يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، تفضلا من جنابك الكريم ادخلنا في شفاعتك وإحاطتك، وبشرنا جميعا بالإجابة والقبول والرضا من المولى الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساداتي سيداتي، Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, هذه الحلقة السادسة inilah siri yang ke-6 من كتاب التفكر والاعتبار dari kitab At-Tafakkur wal في I'tibar فضل الصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم النبي المختار. pada menyatakan fadilat selawat dan salam ke atas junjungan Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi pilihan, لجامعه ومؤلفه yang dikarang, yang dihimpun oleh سيدنا الشريف الحسني Sayyidina Asy-Syarif Al-Hasani الحاج أحمد بن ثابت Al-Haj Ahmad bin Thabit. رضي الله عنه Semoga Allah meridai beliau, ورضي الله عن والدينا أجمعين، semoga Allah meridai kedua orang tua kita ورضي semuanya, الله عن مشايخنا أجمعين. semoga Allah meridai para masyayikh kita semuanya. فيقول المؤلف: Pengarang berkata, ومن فضائل ما رأيت dan di antara fadilat yang dapat kulihat في كثر الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله dari amalan memperbanyak selawat dan salam ke atas Sayyidina Rasulillah, أني كنت يوما أنظم في بعض الأبواب bahawa aku pada satu hari sedang mengarang beberapa bab daripada kitab في ini هذا الكتاب في الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، pada menyatakan selawat dan salam ke atas junjungan Sayyidina Maulana Rasulillah. وأنا مسند ظهري للحائط متوجها للقبلة. Ketika itu aku sedang menyandarkan belakangku ke dinding sambil bertawajuh menghadap kiblat. القلم في يدي واللوح في حجري. Pena di tanganku dan lauh tempat menulis tu di pangkuanku. يعني اللوح يعني في حجري يعني اللي يكتب عليه يعني الدفتر والقلم هكذا مثلا. Lauh itu dia macam buku catatan lah. Qalam itu pen lah. الآن نحن نسميه دفتر نكتب في الكراس أو في الدفتر، زمان كانوا يسموه اللوح. Sekarang kita namakan sebagai daftar-daftar tu buku catatan, buku tulisan. Zaman dulu namanya lauh. فثقل بي الحال Maka keadaan menjadi berat ke atasku. فأخذني سنة من النوم، Aku pun terlelap tidur. فإذا أنا في أرض خالية Maka bermimpilah aku melihat diriku di satu tanah yang kosong. لم أرى بها عمارة، يعني ما أرى ما في أثر بيوت ولا في سكن، Di tanah itu aku tidak melihat adanya bangunan, adanya tempat tinggal, tak ada. سوى القوم الذين وجدتهم على الماء يعني على البئر. Tapi aku mendapati ada satu kaum, ada satu kumpulan manusia yang sedang duduk di pinggir telaga. وقوم آخرين داخل الجامع يعني داخل المسجد. Dan ada satu lagi kaum, satu lagi kumpulan lain sedang masuk ke masjid. فدخلت عليهم Maka aku pun masuk kepada kaum itu. فنظرت أين أجلس فلم أجد موضعا. Aku melihat di mana tempat aku nak duduk, aku tak mendapati ada ruang untuk aku duduk. ليش؟ المكان مليان مليان مليان. Sebab apa? Sebab tempat tu full, penuh. فإذا برجل يشير علي بيده من بين المنبر والمحراب. Maka tiba-tiba ada satu lelaki memberi isyarat kepadaku dengan tangannya di antara mimbar dengan mihrab. يعني كانوا بيقول تعال اجلس جنبي او تعال اجلس مكاني. Jadi seolah-olah lelaki itu berkata kepadaku, mari duduk di tempat ini, mari duduk di tempatku ni. فدنوت منه Maka aku pun mendekatinya. فأراد أن يجلسني مكانه. Lelaki itu mahu mendudukkan aku di tempatnya. فتذكرت الحديث سيدنا رسول الله Maka teringatlah aku akan hadis Sayyidina Rasulullah. وقلت له يا سيدي Aku pun berkata kepada lelaki itu, ya tuanku, ما تعرف الحديث في من جلس في مكان غيره. tidak tahukah tuan satu hadis yang mengatakan siapa yang mengambil tempat duduk orang lain? فقال آخر من الجالسين Maka berkatalah seorang lagi yang sedang duduk di situ, افسحوا يفسح الله لكم. beri ruang, Allah akan beri ruang kepadamu. ففسحوا له وجلست بينهم. Maka kaum itu pun memberi ruang kepadaku. Aku pun duduklah bersama mereka. ونظرت عن يميني Aku memandang ke kananku. فرأيت شابا لم أرى أجمل منه. Aku melihat di kananku itu ada satu pemuda yang tak pernah kulihat terlebih kacak darinya. فتعجبت من النور الذي في وجهه Aku takjub melihat nur yang ada di wajahnya. وحسن قامته. Aku takjub melihat bentuk tubuh badannya yang cantik. وقلت في نفسي Aku berkata kepada diriku, هذا في وجه سمة الصالحين. pemuda ini di wajahnya ada ciri orang soleh. ولا بد أن أعرف اسمه ونسبه. Aku mesti nak tahu siapa namanya dan apa nasabnya.
فقلت له يا سيدي Aku pun berkata kepadanya, ya Tuanku, سألتك بالله العظيم ونبيه الكريم aku bertanyalah kepadamu ini dengan nama Allah yang Maha Agung dan Nabi-Nya yang mulia. ما اسمك وما نسبك؟ Siapakah namamu dan apakah nasabmu? فقال لي Berkata dia padaku, وأي شيء يحصل لك من معرفة اسمي ونسبي؟ apakah yang akan terhasil kepadamu dengan engkau mengetahui nama dan nasabku? فقلت له Aku berkata padanya, يا سيدي ya Sayyidi, أرى في وجهك سمة الصالحين فأردت صحبتك. aku melihat pada wajahmu ada ciri-ciri orang solehin, maka sukalah aku bersuhbah berkawan denganmu. فقال أما اسمي Maka berkata dia, adapun namaku, فاسمي فرومان namaku Furuman. وأما نسبي Adapun nasabku, فأنا من ملائكة الله الرحمن. maka aku ini dari kalangan malaikat Allah Ar-Rahman. فقلت له Aku berkata padanya, سألتك ب100,000 نبي و24,000 نبي إلا ما أخبرتني ما اسمك وما نسبك. aku pun berkata kepadanya, inilah aku bertanya kepadamu atas nama 124,000 Nabi. Aku bertanya kepadamu, siapakah namamu? Khabarkan padaku. يعني توسل ب124,000 نبي. Artinya, pengarang ni bertawasul dengan 124,000 orang Nabi. فقال لي Maka berkata dia padaku, يا عبد الله wahai Abdullah, أما اسمي فرومان adapun namaku Faruman. وأما نسبي في ملائكة الرحمن. Maka adapun nasabku daripada malaikat Ar-Rahman. ثم سألته للمرة الثالثة Kemudian aku bertanya lagi kepadanya untuk kali ketiga. فأجابني كأول مرة. Dia pun menjawab kepadaku seperti mana kali pertama. فقلت له Aku berkata padanya, وما أتى بك في حضرة الآدميين؟ lalu kenapakah Tuan ini berada di tempat anak Adam, di tempat manusia ini? يعني بني إنسان. Artinya di kalangan manusia ramai-ramai inilah. فقال بل والله كل ما ترى هنا ملائكة مقربون روحانية مؤمنون. Maka berkatalah dia padaku, bahkan apa yang kau lihat berkumpul ramai-ramai di sini, mereka semua itu adalah para malaikat muqarrabun, mereka itu semua adalah para rohaniah mukminun. فقلت له Aku berkata padanya, أردت صحبتك يا سيدي. aku mau bersuhbah denganmu, wahai Sayyidi. فقال لي Dia berkata padaku, تريد صحبتي دوما؟ kau mahu bersuhbah denganku sentiasa? فقلت له نعم. Aku berkata padanya, iya. فقال بل لك عندي صحبة ساعة واحدة. Dia berkata padaku, tidak, bahkan kamu cuma dapat bersuhbah denganku 1 jam. ولكن أمر لك شخصا من مؤمني الجن وجنية مؤمنة يصحبونك. Tapi kami akan menyuruh berkawan denganmu, bersuhbah denganmu, satu lelaki jin dan satu lagi wanita jin, kedua-duanya beriman, bersuhbah denganmu. فقلت نعم. Aku berkata iya, وقلت في نفسي dan dalam hati aku berkata, إذا صحبوني kalau mereka bersuhbah denganku, يرعون حقي mereka menjaga hakku. ويقهرون كل عدو لي. Mereka, jin-jin ini akan menundukkan semua musuh-musuhku. فنادى يا فلان يا فلانة. Maka si malaikat tadi pun menyeru, wahai si Fulan, wahai si Fulanah. فإذا بالرجل والمرأة واقفين بين يديه. Maka kelihatan 2 orang, satu lelaki, satu perempuan berdiri di hadapanku. فقال لهما Malaikat berkata kepada keduanya, يسحب هذا الآدمي صحبة الدوام. bersuhbahlah kamu berdua kepada anak Adam ini sentiasa. فقال الرجل Berkata jin lelaki, هذا الشخص يريد أن يقهر بنا الأعداء والظلام. orang ini nak menggunakan kami untuk menundukkan para musuh dan para penzalim. وليس لنا على ذلك قدرة. Dan kami tak ada kuasa untuk melakukan itu. وإنما هذا آتيان يعني الأعداء والشر كله مع حلول القدر. Adapun kejahatan, musuh apa segala itu datang kepada seorang itu dengan takdir qada qadar. فسيدنا أحمد ثابت سمع مقالتهم تلك فيقول فكرهتهم. Maka pengarang Sayyidina Ahmad bin Sabit bila mendengar kata-kata jin ini, kata Sayyidina Ahmad bin Sabit dalam hati, aku pun jadi tak suka dengan mereka. وقلت لهم Aku berkata pada mereka, ليس لي في صحبتكم حاجة. wahai jin-jin, aku ni tak ada hajat untuk bersuhbah dengan kamu. ثم قلت له يا سيدي Kemudian aku berkata pada malaikat itu, ya Sayyidi, سألتك بالله العظيم aku mintalah kepadamu dengan nama Allah yang ونبيه Maha Agung, الكريم dengan nabi-nabinya yang mulia. إلا ما أخبرت من هنا من الملائكة المقربين. Mintalah kau khabarkan kepadaku di sini siapakah kalangan malaikat muqarrabin yang ada. فقال لي هنا Maka berkata dia, di sini سيدنا جبريل ada Sayyidina Jibril, سيدنا ميكائيل ada Sayyidina Mikail, سيدنا إسرافيل ada Sayyidina Israfil, سيدنا عزرائيل. ada Sayyidina Israel. فقلت له Aku berkata padanya, سألتك ب124,000 نبي إلا ما أريتني الأمين سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام حبيب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. inilah aku minta kepadamu atas nama 124,000 para anbiya, para nabi itu,
tunjukkanlah kepadaku di manakah dia Sayyidina Jibril Al-Amin alaihi salatu wasalam, yang beliau itu adalah kekasih kepada junjungan kami Sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقال شخصا من قرب المحراب Maka berkatalah satu orang dekat dengan mihrab, أنا عبد الله جبريل. akulah Abdullah Jibril. فدنوت منه Aku pun mendekatinya, فوجدت أجمل ما رأيت عيني maka aku mendapati Sayyidina Jibril itu adalah seindah-indah yang dapat dilihat oleh mataku. وسلمت عليه Aku menyalami beliau وتمرغت عليه dan aku memeluk beliau وطلبته الدعاء dan aku mohon doa kepada beliau. فدعا لي. Beliau mendoakan aku. ثم قلت له يا سيدي Kemudian aku berkata kepadanya, ya Sayyidi, سألتك بالله العظيم aku mohon kepadamu dengan nama Allah yang Maha ونبيه Agung, الكريم dengan nama Nabi-Nya yang mulia. إلا ما أوصتني بوصية ينفعني الله بها. Mohonlah Tuhan mewasiati aku dengan suatu wasiat yang Allah memberi manfaat padaku dengannya. فقال لي Maka beliau berkata padaku, الهوى يأتيك فاحترز منه hawa akan datang kepadamu, maka jaga-jagalah. وأدي الأمانة وبلغها. Tunaikanlah amanah dan sampaikanlah. فقلت له سألتك ب124,000 نبي إلا ما أريتني سيدنا ميكائيل. Aku pun berkata kepada beliau, aku mohon kepadamu atas nama 124,000 anbiya, kau tunjukkanlah kepadaku akan Sayyidina ميكائيل. Sayyidina Mikail. فقال شخص آخر من الجالسين Maka berkatalah satu orang lagi dari kalangan yang duduk itu, أنا عبد الله ميكائيل. akulah Abdullah Mikail. فدنوت منه Aku pun mendatanginya, تمرغت عليه. aku memeluknya. إيش يعني تمرغت عليه؟ Memeluknya, tamarraqtu alaih itu apa artinya? يعني يضع وجهه رأسه في حجريه في بين ركبتيه Artinya في memeluk, عضمه هكذا يتمرغ. artinya memeluknya dan menyapu-nyapukan wajah kepada pangkuan orang yang dipeluk يعني itu. زي الطفل الصغير لما يتدلع لأمه وأبوه. Itu macam apa? Macam anak kecil bila dia bermanja kepada ibu dan ayahnya. وطلبته في الدعاء Dan aku mohon doa kepadanya. فقال لي Dia berkata padaku, فدعا لي ثم قلت له maka beliau pun mendoakan aku. Kemudian aku berkata padanya, يا سيدي ya Sayyidi, سألتك بالله العظيم ونبيه الكريم aku mohon kepadamu atas nama Allah yang Maha Agung dan Nabi-Nya yang termulia. إلا ما أوصتني وصية ينفعني الله بها. Mohonlah Tuhan mewasiati aku dengan suatu wasiat yang dengannya Allah memberi manfaat padaku. فقال عليك بالعدل والوفاء. Maka beliau berkata kepadaku, hendaklah engkau berlaku adil dan setia. ثم قلت له Kemudian aku berkata padanya, سألتك بالله العظيم aku mohon kepadamu atas nama Allah yang Agung ونبي الكريم dan atas nama Nabi-Nya yang mulia, إلا ما أريتني سيدنا إسرافيل. tunjukkanlah kepadaku akan Sayyidina Israfil. فقام شخص لم أرى أنور منه Maka bangunlah satu orang yang tidak kulihat terlebih bercahaya darinya. فقال أنا عبد الله إسرافيل. Berkata dia, akulah Abdullah Israfil. فدنوت منه Aku pun mendekatinya. وتمرغت عليه Aku pun menyapu-nyapukan wajah وطلبته aku في الدعاء di pangkuannya dan aku mohon doa padanya. فدعا لي. Beliau mendoakan aku. ثم قلت في نفسي Kemudian aku berkata pada diriku, ويحي aduhai, هؤلاء ملائكة الله mereka ini semua para malaikat Allah? أم استدراج حل بي. Apakah ini sebenarnya istidraj yang berlaku padaku? يعني الشيطان بيلعب بي. Artinya apakah ini syaitan mempermainkan aku? وكيف يكون هذا سيدنا إسرافيل Macam mana pula yang ini Sayyidina Israfil? وقد ورد في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم Sedangkan telah warid dalam hadis Sayyidina Rasulullah SAW أن رأسه تحت العرش bahawa kepala Sayyidina Israfil itu duduk di bawah arash ورجلاه تحت تخوم الأرض السابعة السفلى. dan dua kakinya berada di 7 petala bumi yang terbawah. فما استتم لي هذا الخاطر Tak sempat nak habis lintasan ini pada benakku, حتى وثب سيدنا إسرافيل قائما tahu-tahu bangun berdirilah Sayyidina Israfil وتعاظم dan tubuhnya menjadi besar. فغاص رجله في الأرض Lalu dua tapak kakinya itu وخرق رأسه سقف المسجد menjerlus ke dalam bumi dan kepalanya menembusi bumbung masjid. فرأسه يرقى في السماء Kepala beliau naik ke langit, makin ورجلاه tinggi. يغوصان في الأرض. Dua kakinya makin menjerlus ke dalam tanah. ثم تعلقت به وقلت له يا سيدي Kemudian aku bergantung kepadanya, lalu aku berkata kepadanya, ya Sayyidi, سألتك ب124,000 نبي إلا ما رجعت كما كنت. aku mohonlah kepada Tuhan dengan nama 124,000 Nabi, kembalilah kepada asal Tuhan tadi. أنت ملأك من الله حقا. Memanglah Tuhan ini benar-benar hak malaikat Allah. ثم رجع كما كان. Kemudian kembalilah beliau seperti mana asal ثم bentuknya. قلت له يا سيدي Kemudian aku berkata kepadanya, ya Sayyidi, سألتك بالله العظيم ونبيه الكريم aku mohon kepadamu atas nama Allah yang Maha Agung dan Nabi-Nya yang termulia, إلا ما وصتني وصية أنتفع بها. mohonlah Tuhan mewasiati aku dengan suatu wasiat yang aku dapat manfaat darinya. فقال Maka kata beliau, اترك الدنيا ترى رضا مولاك.
tinggalkanlah dunia, nescaya engkau akan mendapati redha Tuhanmu, وفارق في ما في يديك تحظى بمحبة الله. dan berpisahlah dari apa yang ada di tanganmu, nescaya kamu akan beruntung beroleh mahbah Allah. ثم قلت له يا سيدي Kemudian aku berkata kepadanya, ya Sayyidi, سألتك بالله aku bermohon kepadamu atas nama Allah وب124,000 نبي dan atas nama 124,000 Nabi, إلا ما رأيتني سيدنا إسرائيل. melainkan mohonlah Tuhan menunjukkan kepada aku akan Sayyidina Israel. فقام شخص لم أرى أجمل منه Maka bangunlah satu orang yang tidak kulihat lebih indah darinya. قال أنا عبد الله إسرائيل. Dia berkata, akulah hamba Allah, Abdullah Israel. فدنوت منه Aku pun mendekatinya. وتمرغت على عبه Aku pun menyapu-nyampukan wajahku di pangkuannya, أتبرك به mengambil berkat beliau, وأتمسح به menyapu-nyapu beliau, وطلبت في الدعاء فدعا لي. dan aku memohon doa kepada beliau, beliau mendoakan aku. ثم قلت له Kemudian aku berkata padanya, يا سيدي ya Sayyidi, سألتك بالله العظيم aku mohon kepadamu atas nama Allah yang Maha Agung, ونبي الكريم atas nama Nabi yang أن termulia, ترفق بي عند الموت. agar engkau berlemah lembut kepadaku ketika mati. فقال Kata beliau, أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. kau perbanyakkanlah amalan selawat dan salam ke atas junjungan Sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم سألت أن يوصيني بوصية ينفعني الله بها. Kemudian aku minta kepada beliau agar mewasiati aku dengan suatu wasiat yang dengannya Allah memberi manfaat padaku. فقال Maka kata beliau, اذكر هادم اللذات ingatlah kematian, وقاتل الآباء والأمهات ingatlah kematian, ingatlah yang membunuh bapak-bapak dan ibu-ibu, ومفرق البنين والبنات ingatlah yang memisahkan engkau daripada anak-anak laki dan perempuan, وقابض الأرواح ingatlah kepada yang mencabut nyawa, ما سوى خالق الأراضين والسماوات. ingatlah itu semua, jangan lain daripada pencipta 7 petajam langit dan bumi. فانتبهت وصحيت من نومي Maka tersedarlah aku dari tidurku, وأرجو الله أن ينفعني الله بدعائهم. dan aku bermohon kepada Allah agar mengunia kepadaku manfaat dari doa-doa mereka. وأحب الله لامتثال وصيتهم. Aku mohon kepada Allah agar mentaufikkan aku untuk menunaikan wasiat mereka. وأن يرزقنا عند الممات بحرمتهم. Aku mohon kepada Allah agar bersimpati kepadaku ketika kematian dengan kehormatan mereka. وأن يمتعنا برؤية نبينا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم في الدارين. Dan aku mohon kepada Allah agar memberikan padaku kelazatan dapat melihat kepada junjungan Sayyidina Maulana Rasulullah SAW dunia akhirat. اللهم آمين. Allahumma amin. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. يا رب العالمين. Ya Rabbal Alamin. وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.